The first thing we need to know is that our prehistory is divided into 3 different periods: Paleolithic, Neolithic, and the Metal Ages. Paleolithic begins with the appearance of the first human beings and ends 8,000 years before Christ. During the Paleolithic period, people were nomads, meaning that they didn't live in one place. No, they were constantly on the move in search of animals to hunt. As they were hunters and gatherers, they needed to follow the animals in order to capture them, and at the same time, they collected wild fruits they found on their way. They lived in tribes, in small groups formed by families, and they found refuge in caves where they would paint on the wall. Paintings were done with a mixture of charcoal, earth, animal fat, and water. Look, here are a few examples. The truth is, it's absolutely fascinating to think that these representations were drawn thousands of years ago, don't you think? The Paleolithic men and women, which they had hunted previously. Spears made out of stones, wood and bone, which they themselves carved. Time, over centuries, these first human beings became more and more intelligent, and they began to domesticate animals, such as dogs, goats, sheep and pigs. They also began to cultivate plants, which were then eaten. With the arrival of agriculture and farming, everything changed. Man stopped being a nomad and became sedentary, and the first villages were made. This is when the Paleolithic period ends and the Neolithic begins. The Neolithic started 8 million years before Christ, when we discovered agriculture and farming, and it finished 5,000 years BC with the beginning of the Metal Ages. Men and women in the Neolithic produced food by cultivating the land and domesticating animals. We can say that they were the first farmers and agriculturalists of our history. Better yet, our prehistory. As they had to look after their crops and animals, they constructed small villages and began to settle in them permanently, meaning that they transformed into sedentary, not like the Paleolithic, who were nomads because they were moving constantly. The first Neolithic settlements were situated in very fertile lands, near rivers, so they could access water easily, needed for their crops, as well as allowing their animals to drink. You know how important water is in our life. The first plants that were cultivated were cereals such as wheat or pulses like chickpeas. But do you know which were the first animals to be domesticated? Well, it was dogs, sheep, goats, and pigs. During the Neolithic era, many interesting things were invented, such as ceramic and fabric. But the most important invention was the wheel. Everything became so easy for men and women in the Neolithic, especially when they started using metals. This is the point where the Neolithic ended and a new era in prehistory commenced, the Metal Ages, which commenced approximately 6,500 years BC and finished when the first written language was born. The first metal which was used was copper, then bronze, which is a mixture of copper and tin, and finally iron, which is a much more abundant mineral and therefore easier to find in nature. In order to mold these metals, they were melted at extremely high temperatures and transformed into the desired shape. This is how utensils like tools, weapons and decorations were made. This process is called
Metallurgy. Through metallurgy, crafts and trade began. The metallurgists were the first specialized craftsmen, as the metallurgy is a very complex and difficult task, which few knew how to do. The rise of agrarian production and the appearance of crafts caused bartering, that is the exchange of products. This is when trade began. Trade, over time, made some villages grow in size, turning into cities. This then created large commercial and cultural exchange between these new cities, and new inventions such as sailboats and wagons used to transport goods were made. Trade also changed society by creating social classes: the rich and the poor, the powerful and the slaves. During the Metal Ages, people began questioning the mysteries of life as well as death, and the first religious representations arose. Constructions called megaliths were created with large blocks of stone. Mega, meaning large, and liths, stone. The simplest megalith was the menhir, a large stone reverted vertically into the ground. Dolmens were also constructed, such as the ones we see in the paintings. The Middle Ages ended with the first written language about 4,000 years ago. And with this, prehistory comes to an end, but history commences. Did you find learning about prehistory interesting? Paleolithic, Neolithic, and the Metal Ages? We definitely did, because by getting to know our past, we understand our present and make our future better. Bye friends, see you next time, and don't forget to subscribe to Happy Learning TV. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita baru saja lihat satu video berkaitan dengan zaman prasejarah, iaitu zaman batu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay, okay, baik. Alhamdulillah, semakin sihat. Alhamdulillah, terima kasih atas doa semua para pelajar dan juga doa ibu bapa kamu. Okay, Alhamdulillah, cikgu dapat meneruskan kelas yang ini. Okay, dan apa-apa pun, okay, Alhamdulillah cikgu dah pulang daripada Penang, okay, dan dapat meneruskan kelas pada pagi ini ya. Alhamdulillah. So hari ini kita ada ramai kat sini ya. Okay, kita ada Aiman, Adam, Syami, okay, Adila, Arisha, Alia, Nur Farisha, Mirul Syaidi, Hazim, Mutaya, Amal Fakrullah, Allah ramainya kan. Termasuk juga Nurin again, Nurin. Baik. Dan ramai lagi ya. Terima kasih banyak untuk join dan mohon maaf okay, lambat sikit sebab cikgu ada kelas form 5 tadi. Okey, kelas dengan kelas BI. Okey, baik. Tak apa. Apa yang berlaku sebenarnya adalah okey, kita tahu pada hari Ahad hari itu cikgu telah bergerak pergi ke Penang untuk sebenarnya nak buat satu sesi sejarah kat sana. Okay, dan juga cikgu nak pergi ke tempat-tempat bersejarah di sana dan untuk memulakan kelas di sana ya. Dan juga sambil itu jalan-jalan lah. Okay, tetapi mungkin ada niat di hati untuk berehat. Jadi apabila hari Isnin hari itu, apabila memulakan kelas pada hari Isnin dan hari Isnin hari itu juga kebetulannya cikgu dah habis kelas dan cikgu mengalami peningkatan suhu badan dan dinyatakan bahawa suhu badan meningkat sampai ke 38 ya. Jadi cikgu dibawa, Alhamdulillah adik ipar cikgu yang ada di sana, dia seorang doktor, suami isteri tu doktor. So dia memeriksa cikgu daripada rumah je lah dan mengambil darah. Dan selepas blood test tu menunjukkan bahawa cikgu ada demam bakteria, which is cikgu kena tahan di sana untuk beberapa hari dan kena mengambil ubat antibiotik secara drip, so masukkan dalam
antibiotik itu dalam darah, okey, melalui saluran ini. Jadi terpaksalah kena tahan di sana. Sepatutnya cikgu balik hari Rabu, tetapi cikgu terpaksa stay sana sampai hari Jumaat. Yes. Alhamdulillah. Dan cikgu risau juga ada COVID ke apa kan, tapi alhamdulillah bukan COVID lah. Okey, alhamdulillah hanya sekadar demam bakteria sahajalah. Okey, dan cikgu fikir bahawa ini salah satu cara di mana Allah memberikan ruang kepada cikgu untuk berehat. Mungkin selama PKP kelas berbulan-bulan, 4 bulan, 5 bulan ni, tidak berehat. Jadi Allah bagi cikgu rehat, betul-betul rehat lah. Untuk beberapa hari tu. Jadi jadi cikgu tak menganggap itu satu bebanan lah, cuma mungkin cikgu akur. Allah nak memberikan rehat, so cikgu rehat. Ya. Namun kelas cikgu balik dengan harapan kelas perlu diteruskan, sebab tu cikgu teruskan juga kelas pada hari ini. Baik, alhamdulillah semua ramai hari ini cikgu boleh buat satu survey. Okey. Baik, menangkan hari ini dah 19 hari bulan dan besok 20 hari bulan, tidak beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan 8. Dan cikgu difahamkan kamu semua Form 1 dah memulakan sekolah, betul? Okay, dah memulakan persekolahan. Yes. Okay, ada yang tak lagi, ada yang tak balik. Okay, yang memulakan sekolah tu mungkin sekolah harian lah, sekolah menengah harian. Kalau sekolah berasrama belum balik lagi lah. Kan? Sekolah harian dah memulakan sekolah. Okay, baik. Cikgu nak tanya, okay, persekolahan kamu untuk sekolah harian, persekolahan kamu bermula pada sesi pagi ke sesi petang? Itu cikgu nak tahu. Okay. Form 1 sesi pagi ke sesi petang? Pagi kan? Oh, ada yang petang. Okay. Oh, pagi. Okay. Alright. Oh. Ada yang pagi, ada yang petang. Okay. Ada pagi, ada yang petang. Okay, ada yang pagi, ada yang petang ya. Alright. So, okay. Baik. Okay. So, Form 1, ada yang pagi, ada yang petang. Okay. Baik. Cikgu take note benda ni kerana apa tahu? Okay, bermula pada bulan 8 nanti, okay, cikgu tidak akan buka lagi kelas untuk ramai-ramai ni, macam maksudnya 50 orang, 70 orang, 80 orang ke atas. Okay, ada, tetapi itu pada hujung minggu sahaja. So cikgu nak kecilkan kelas di mana cikgu nak beri fokus kepada pelajar-pelajar yang memang perlukan kelas cikgu, dan cikgu akan fokus kepada pelajar itu sahaja. Okay, dan cikgu akan kecilkan kelas kepada mungkin 20 orang sahaja satu kelas. Okay, kelas online lah. 20 orang sahaja. Dan apa yang cikgu akan buat, 20 hingga 25 orang. Dan apa yang cikgu akan buat, okay, dalam seminggu ada 2 kali kelas. Kelas penerangan dan satu lagi kelas latihan. Di mana setiap kelas itu cikgu akan ambil attendance. Okay, cikgu akan ambil attendance, ambil kehadiran. Kemudian yang kedua, cikgu akan rekodkan kelas itu secara personal. Okay. Okay. Baik. Okay. Yang kedua. Kemudian yang ketiga iaitu cikgu akan berikan homework, tetapi homework tu setiap minggu ada satu homework, tetapi homework tu hanya satu soalan saja. Okay, satu soalan saja, sebab cikgu nak kamu dapat teknik menjawab itu dengan baik. Dan cikgu akan monitor perkembangan kamu, bagaimana teknik menjawab kamu, adakah kamu dah faham, adakah kamu itu. Ya, setiap minggu satu soalan saja. Dan itu sebagai homework. Satu soalan saja, tapi satu soalan esei dalam bentuk 6 markah. Okay, dalam bentuk 7 markah. Okay, so markah yang banyak. Jadi cikgu nak kamu dapat teknik menjawab tu dengan betul. Okay. Tetapi kelas itu kecil. Okay, hanya mungkin 20 orang atau 23 orang saja, kecil. Okay, tak boleh ramai-ramai. Okay. Jadi tak ada.
Dia bukan satu A, B, C lagi Fatini. Dia satu je. Satu A sahaja. Cikgu akan buat macam tu. Satu A sahaja. Setiap minggu satu A sahaja. Tujuan tu untuk apa? Supaya kamu, cikgu nak kualiti jawapan kamu, bukan kuantiti, kualiti jawapan. So, so itu tujuan dia untuk apa? Kalau yang asrama, kalau yang asrama, kalau yang asrama mungkin cikgu kena buat satu kelas pada setiap kali kamu balik bermalam. Pada hujung minggu kelas balik bermalam. So maklumkan, kelas balik bermalam cikgu akan buat satu kelas. Balik bermalam lah. Bila balik bermalam, cikgu akan buat satu kelas. Jadi kenapa? Tak ada peluang, tak ada pulang bermalam. Dia ada pulang bermalam kan, sebulan sekali, betul tak? Sebulan sekali ada balik bermalam kan, sebulan sekali kan. So sebulan sekali itulah yang cikgu akan buat. Apa yang tak boleh sebab COVID, lepas ni ada insyaAllah. Jadi ini untuk membantu pelajar-pelajar di sekolah harian lah. Sebabnya pelajar-pelajar sekolah harian ni biasanya dia tidak ada bantuan seperti mana sekolah SBP itu semua kan. Tak apa. Bila, kalau yang berasrama, tak boleh. Kalau yang berasrama, kalau tak boleh join, tak apa. Bila pulang, beritahu, maklumkan dalam grup, cikgu akan set up satu kelas untuk kita buat. Dan kita akan belajar. Itu penting. Dan di situ, itu cikgu akan buat kelas apa tahu. Untuk kelas berasrama, mungkin cikgu akan buat satu kelas di mana kelas sesi soal jawab. Di mana kamu ada soalan. Kamu ada soalan yang kamu nak tanya. Kamu datang ke kelas, kamu balik bermalam, kamu masuk kelas tu dan kamu, cikgu, saya ada soalan. Saya nak jawab macam ni. Macam mana cikgu? Dan hari tu kita akan bincangkan. Yang lain pun sama juga. Jadi itu cara dia untuk membantu para pelajar yang tinggal di asrama. Bila balik, kita akan buat satu kelas, kamu tanya. Ini bantuan-bantuan yang cikgu berikan. Sebab sekarang ni dah bulan 7. Kita akan masuk bulan 8 bulan 8, 9, 10, 11. So cikgu yakin dalam tempoh 3 bulan ni, pada akhir bulan 11 ataupun bulan 10 akan ada peperiksaan. So mau tak mau kamu kena bersedia untuk peperiksaan. Jadi cikgu kena bantu macam mana sekalipun, cikgu akan bantu sebab korang semua adalah pelajar-pelajar cikgu. So cikgu kena bantu macam mana sekalipun. Jangan risau. Mana cikgu boleh bantu, cikgu bantu. Baik. So ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah petang. InsyaAllah nanti akan cikgu maklumkanlah tentang kelas yang dipanggil kelas berfokus. Kelas berfokus yang kelas kecil tu dipanggil kelas berfokus. Baik. So kita nak lihat kat sini berkaitan dengan, kita nak sambung hari ni kepada topik yang kita nak pelajari, yang kita nak sambung, iaitu berkaitan dengan bab 3. Sebelum tu ada apa-apa pertanyaan tak tentang bab 3 ni? Ada sesiapa nak bertanya ke? Silakan kalau nak bertanya. Kalau tak bertanya, kita boleh teruskan dengan soalan. Soalan. Kita teruskan dengan nota. Ada tak? Alright. So, ada soalan nak tanya? Sekejap Korang dah makan belum? Muka masing-masing macam belum makan je lagi ni. Tengah makan, cikgu. Subhanallah. Baru habis makan. Seronok korang Baik. So kita akan lihat hari tu. Yang ini hari tu kita dah masuk kepada
itu kita dah masuk kepada topik bab yang ketiga ini. Okey, dan juga kita akan nak sambung hari ini iaitu 3.3 iaitu ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey. Baik. So kita lihat okey, kembali kepada kita revise balik apa yang kita ingat. Okey. Baik. Sebelum tu kita dah belajar tentang lokasi zaman prasejarah. Cikgu dah bawa kamu pergi ke tempat-tempat sejarah apa semua dengan kata huyuk lah, Gobekli Tepe lah apa semua kan. Okay. So hari ni kita nak lihat tentang ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Sebelum itu, sebelum kita teruskan ni, okay, cikgu nak tahu dekat sekolah sekarang ni kamu pergi sekolah, dah masuk bab berapa? Belajar kat sekolah bab berapa dah sekarang? Bab 7. 7. 6. 6. 4. Dah habis. Nurin. Bab 6. Nurin ni kan. Bab 5. Bab 5, bab 6, bab 4. Alright. Okay. Betul lah dah habis. Ya. Okay. Okay. Baik. Jika begitu, okay. Mulai bulan 8 mulai bulan 8, kita tak akan belajar menurut urutan lagi ya. Sebab kita akan fokus kepada certain bab yang yang selalu keluar dalam peperiksaan. So kita fokus kepada bab-bab itu. Okay, dan juga kita akan buat latihan daripada bab itu. Kemudian next, kita akan masuk pada topik yang ataupun bab yang penting untuk exam. So kita akan buat. Sebab apa? Mau tak mau 5 bulan ni kita kena bersedia untuk peperiksaan. So cikgu kena bantu kamu untuk untuk kamu bersedia untuk peperiksaan ya. Okey. Kita punya kita punya princess Nadine Jane dah ada. Nadine Jane, nak tanya sikit lah. Macam mana dengan sesi persekolahan yang telah dibuka 15 hari bulan itu? Best ke sekolah form 1? Okay. Dengan SOP-nya semua, dengan social distancing semua. Okey ke? Oh, okey. Nadine Jane asrama okey. So maknanya kamu belum mulakan sekolah lagi dah ni? Balik 8 Ogos. Okey, good. So yang bermakna kamu akan masuk dalam kelas bermalam je lah nanti ya. Kelas waktu balik bermalam je lah nanti. Alright. Okay. Baik. Kita lihat di sini ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Baik. Apakah karakteristik ataupun ciri-cirinya? Ya. Okay. Kita lihat di sini. Okay. Okay. Kehidupan manusia zaman prasejarah ada ciri-ciri tertentu. Dan ciri yang kita lihat di sini iaitu ada lebih kurang 7 ciri-ciri dia. Okay, iaitu kita akan lihat, kita dah tahu susunan dia. Zaman prasejarah terdiri daripada apa tahu? Zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam. So ada 4 Dan zaman logam terbahagi pada 2, iaitu zaman gangsa dan juga besi. Gangsa dan besi. So itu susunan dia. So, kalau kita fikir macam mana ahli sejarah ini boleh membahagi-bahagikannya. Boleh membahagi-bahagikan paleo, meso, neo ni. Iaitu melalui ciri-ciri ini. Iaitu perbezaan dari segi apa? Tempat kediaman, perbezaan dari segi peralatan, perbezaan dari segi aktiviti pengumpulan makanan, perbezaan dari segi kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan mereka pun berbeza. Kesenian dan kebudayaan mereka pun berbeza. So kita nak lihat satu-satu. Alright. So kita lihat mula-mula tempat kediaman zaman prasejarah. Zaman Paleolitik. Kita lihat kalau paleo memang kita boleh imagine, orang awal-awal dulu memang tak tahu buat rumah. Confirm tinggal kat mana? Kat gua. Lubang bawah tanah. Dah macam cacing dah. Kemudian berlindung bawah pokok. Dan tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Contohnya kat mana? Kat Gua Niah di Sarawak. Gua Niah antara gua terbesar di dunia.
Dia punya besar tu boleh memuatkan sampai 40 buah padang bola sepak boleh masuk ke dalam tu. Punya besar. Okey, gua Nia. Kemudian zaman Paleolitik, gua lubang bawah tanah. Dan perasan tak, zaman Mesolitik, penempatan dia sama juga. Iaitu di gua, lubang bawah tanah, berlindung bawah pokok. Dan tempat berlindung dibuat daripada ranting kayu. Sama. Paleo dengan Meso sama. Okey, tak ada beza. Okey. Tapi dia dah ada penempatan tertumpu di pinggir sungai dan laut. Okey, untuk memudahkan bekalan air dan makanan. Contohnya lokasi iaitu Gua Frankie iaitu di Greece. Okey, itu zaman Paleo Meso. Ingat, Paleo dengan Meso lebih kurang je. Okey, lebih kurang sama tempat tinggal dia lah. Okey, tapi zaman Neolitik kita lihat dah tinggal menetap. Di mana? Di lembah sungai dan juga di pesisiran pantai. So mereka membina rumah daripada apa? Daripada batu, daripada tanah liat dan juga daripada kayu. Dah pandai dah bina rumah. Ingat, zaman Neolitik mereka dah pandai membina rumah. Contoh lokasi Ban Kao di Thailand. Kemudian zaman logam pula. Zaman logam kita lihat manusia telah menetap dan membina tempat kediaman, tapi kali ini bina dengan lebih baik. Binaannya dibuat daripada apa? Daripada batu, tanah liat dan kayu serta lebih tersusun. Mereka tinggal di kawasan lembah sungai, pesisiran pantai dan juga kawasan tanah tinggi seperti di Bena Flores, Indonesia. Bermakna, kena ingat kalau tempat tinggal, Paleo dengan Meso sama, gua lubang bawah tanah. Tapi bila zaman Neolitik, dah tinggal menetap dan bina rumah. Tapi kalau zaman logam, lagi baik. Dah bina rumah, tapi lebih tersusun. Itu perkembangan. Paleo, Meso, Neo dan logam. Seterusnya. Kita lihat perbandingan peralatan, cara pengumpulan makanan dan kegiatan ekonomi masyarakat zaman prasejarah. Kita lihat untuk aspek peralatan dulu. Kita lihat peralatan di mana zaman Paleolitik memang peralatan dia buat daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Dan peralatannya ringkas, kasar dan pembuatannya dan dalam bentuk sedia ada. Maknanya rupa dia macam tu lah. Itulah pisau, kadang-kadang itulah pisau, itulah kapak, itulah penukul, itu semua batu. Itu zaman Paleo. Tapi bila zaman Meso, peralatan dibuat daripada kayu, batu dan tulang haiwan. Masih sama lagi. Tapi peralatan dia lebih halus dan kemas. Nampaklah kalau pisau tu bentuk pisau. Kalau kalau tukul tu bentuk tukul, ada pemegang dia. Kalau kalau kapak ada bentuk kapak dia. Lebih kemas lah. Dan terdapat alatan yang lebih kecil dikenali sebagai microlith. Microlith. Baik. Zaman Neolitik, peralatan lebih halus dan kemas. Terdapat pelbagai peralatan termasuk ada alat menggali dan juga dah ada roda. This is paling penting. Paling penting sebab apa? Sebab roda dicipta pada zaman Neolitik. Ingat tu. Neolitik dengan roda. Baik. Dah ada roda. Zaman logam pula lagi hebatlah. Di mana mereka telah mencipta peralatan pun daripada logam dan mereka dah tahu teknologi peleburan. Peleburan ni maknanya mencairkan, pencairan logam tu. Cairkan logam tu dan mereka dah tahu pembuatan acuan dan mereka dah buat acuan. Contohnya mereka dah tahu bagaimana nak buat acuan pisau. So mereka leburkan logam tu, masukkan ke dalam acuan. So kalau acuan pisau, dia dah sejuk, dia keluarkan jadi pisau lah. Macam tu. So itu
teknik peleburan dan juga acuan. Dan ini membolehkan mereka mencipta pelbagai peralatan logam. So, daripada zaman Paleo lebih maju kepada Mesolitik dan menjadi lebih maju pada zaman Neolitik dan lebih maju lagi pada zaman logam. Okey, ingat dia punya daripada aspek peralatan. Daripada aspek pengumpulan makanan pula, zaman Paleolitik, Neolitik dah bermula peralatan logam tapi tak digunakan sepenuhnya. Okey, tetapi apabila mereka dah gunakan sepenuhnya logam, bermakna itulah bermula zaman logam. Okey, itu mula zaman logam. Okey, adalah dah mula sikit-sikit peralatan logam pada zaman Neolitik dah ada. Okey. Baik. Aktiviti pengumpulan makanan semasa zaman Paleolitik, selain memburu binatang, mereka aktiviti memang buru binatang, kumpul makanan. Itu aktiviti penting lah untuk mendapatkan makanan. Zaman Mesolitik, mereka masih menjalankan aktiviti mengumpul makanan lagi. Masih sama seperti Paleo. Tetapi mereka dah ada kumpul lebih lagi lah, iaitu mereka mengumpul kerang dan siput. Kerang dan siput. Tetapi bila masuk saja zaman Neolitik, dah mula aktiviti pertanian. Dah bercucuk tanam dan menternak binatang. Dah ada dah aktiviti pertanian dan menternak binatang. Dan pada zaman logam lebih maju lagi, iaitu bidang pertanian, penternakan, perdagangan tukar barang. Perdagangan tukar barang iaitu sistem barter, macam kita tengok dalam video tadi. Ada tukar barang sistem barter tu menyebabkan aktiviti mengumpul makanan tidak dilakukan. Hampir tidak dilakukan. Diorang dah tak kumpul makanan. Diorang dah dapatkan makanan dengan cara bercucuk tanam dan juga menternak binatang serta berdagang. So kita lihat di sini perkembangan daripada Paleo, Meso, Neo dan juga logam. Good. Dari segi kegiatan ekonomi, kalau kita lihat, Paleolitik totally bergantung kepada alam semula jadi. Sebab itu mereka hidup secara nomad. Apa itu nomad? Berpindah randah. Jadi, kenapa berpindah randah? Untuk mencari makanan. Dan makanan mereka akan dikongsi bersama. Kalau ada aktiviti ekonomi tu, maknanya bersifat apa? Bersifat sara diri. Maknanya mereka mencari makanan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk berdagang. Itu Paleolitik. Nomad, cari makanan, memburu binatang, mengutip hasil hutan. Itu semua adalah aktiviti mencari makanan. Dan makanan itu akan dikongsi bersama-sama lah. Apa yang penting? Kerja sama. Good. Kemudian. Tak apa tu, sebab dia start comel. Baik. Kemudian kita lihat kepada yang kedua, iaitu daripada Paleolitik pergi pada Mesolitik. Mesolitik pula masih menjalankan aktiviti mengutip hasil hutan, buru binatang, dan menangkap ikan. So sama macam Paleo juga. Dan perkongsian makanan pun masih berlaku, berkongsi makanan. Tetapi bila pergi kepada Neolitik ni memang satu perubahan yang besar, di mana manusia tidak lagi menjadi pengguna sumber alam, mereka dah menghasilkan makanan melalui pertanian dan juga penternakan. Kemudian mereka dah berdagang, aktiviti perdagangan secara sistem barter, iaitu tukar barang, dan bermulalah pengkhususan kerja. Baik, pengkhususan kerja ni, pengkhususan kerja ni sebenarnya bermaksud apa tahu? Iaitu pengkhususan kerja ni maksud kalau orang tu petani sahaja. Kalau orang tu penangkap ikan sahaja. Kalau orang tu pembuat barangan batu, dia buat barang je. Jadi itu dikatakan pengkhususan kerja. So kalau kita tanya kan,
Kalau dia buat tangkap ikan saja, atau dia nelayan saja, atau dia bertani saja, atau dia buat peralatan saja, macam ni dia orang makan. Okay. Dia akan buat peralatan banyak-banyak dan dia orang akan tukarkan dengan makanan. Sebab itu berlakunya aktiviti perdagangan. Ingat, aktiviti perdagangan bermula pada zaman Neolitik. Okay. Baik. Itu dipanggil pengkhususan. Kemudian daripada zaman Neolitik itu, maka diteruskan pula dengan zaman logam, di mana kalau kita lihat zaman logam, pertanian, penternakan, perdagangan secara tukaran barang ni jadi aktiviti utama penduduk. Dan aktiviti pembuatan dan pertukangan turut berkembang. Maknanya buat barang ni aku semua kan, aktiviti tu makin ramai orang buat. Sebab apa? Bila contohnya kalau orang tu tukang besi, dia buat tukang besi je, banyak-banyak dia buat. Pisau lah, kapak lah, semua dia buat. Okay. Dan setiap banyak-banyak dia nak buat apa? Wah, aku nak makan ni. So dia ambil pisau dan besi itu, ataupun ambil pisau dan juga kapak itu, dia pergi jumpa kepada petani. Hai petani, aku nak seguni beras. Okey, aku tukarkan dengan pisau dan kapak aku, boleh? Tukar. Dah berdagang sistem barter. Dia dah dapat beras. So ambillah, bagikan kepada pisau dan juga kapak. So balik dia akan buat apa? Dia akan buat lagi banyak-banyak barang besi. Supaya apa? Supaya dia akan boleh dapatkan lagi makanan-makanan lain. So itu bermula sistem barter. Okey, itu kelebihannya lah. Itu dipanggil pengkhususan. Okey. Baik. So itu kegiatan ekonominya. So kita lihat dari sudut organisasi sosial dan juga kepercayaan. Baik. Dari sudut organisasi sosial, kalau kita lihat, zaman Paleolitik mereka hidup dalam kelompok yang kecil, iaitu gabungan beberapa keluarga lah. Dan memang mereka hidup secara nomad, iaitu secara berpindah randah. Zaman Meso sama juga, masih hidup dalam kelompok kecil, masih lagi hidup secara nomad dan belum wujud organisasi sosial yang tersusun. Belum ada ketua, pembantu, kemudian anak buah, belum ada wujud lagi benda-benda tu. Belum. Okay. So Paleo dengan Meso memang sama. Tapi bila zaman Neo saja berubah. Okay. Iaitu dah hidup secara menetap. Okay. Kemudian mereka membentuk sistem sosial yang lebih baik di mana mereka dah ada ketua. Ketua tu dipilih daripada kalangan mereka. Kemudian dah ada permulaan pembahagian dalam sosial kepada kelas atasan, iaitu pemimpin, dan juga kelas bawahan, iaitu orang-orang bawahan. Dah ada dah. Okey, aku geng ketua dan pembesar. Yang dia ni, ni rakyat dan hamba. Dah ada perbezaan. Dah ada kelas atasan dan kelas bawahan. So macam tu, dah ada dah. Itu zaman bila? Zaman Neolitik. Okey. Kemudian pada zaman logam pula, kehidupan manusia lebih tersusun. Di mana kalau kita lihat, pemimpin tadi, ketua tadi dipilih bertanggungjawab menyelesaikan masalah, dan membentuk aturan kehidupan untuk diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Dan pada waktu itulah mereka telah membentuk sistem pentadbiran. Diorang dah buat sistem management atau administration. Itu zaman Paleolitik. Itu dari sudut organisasi sosial. Maksudnya, kedua-dua ini, zaman Paleo dan zaman Meso memang nomad. Berpindah randah. Tapi bila zaman Neolitik, mereka dah hidup menetap, dah ada ketua. Zaman logam pun dah ada ketua. Dah ada pentadbiran dah. Itu dari sudut organisasi sosial. Dari sudut kepercayaan. Kepercayaan ni dikatakan sebagai adat ataupun juga ketua. Di mana kalau kita lihat, dari segi kepercayaan, mereka zaman Paleolitik, kepercayaan animisme. Animisme ni apa tahu? Percaya kepada segala benda ada, segala unsur alam ini ada semangat atau roh yang harus dihormati. Bila tengok
pokok bergerak macam tu. Oh, ini ada roh ni. Kita kena hormati roh pokok. Kemudian, oh, bunyi petir. Oh, ni ada roh petir ni. Oh, matahari. Oh, ni ada roh matahari. Ni ada semangat matahari. Ni ada Tuhan matahari. So, sembah. Itu permulaan kepada zaman Paleolitik. Sebab dia orang percaya segala alam ni, unsur alam ni ada dia punya semangat. Itu zaman dulu mempercayai alam semula jadi menentukan kehidupan mereka, percaya pada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan, matahari, pokok dan batu. Betul? Sebab tu orang dulu masa zaman Paleo memang sembah batu, sembah pokok, matahari itu semua. Sebab dia orang rasa itu memberi kuasa kepada mereka. Okay? Memberi pengaruh kepada mereka. Zaman Mesolitik seterusnya masih lagi mengamalkan kepercayaan animisme ni. Okay? Masih lagi. Okay? Tapi bila masuk sahaja Neolitik, okay, mereka dah ada upacara ritual untuk mewujudkan kedamaian dengan kuasa alam. Maksudnya apa? Mereka tahu bahawa oh ini hujan ni, hujan lebat ni, ini mesti dewa hujan marah. Jadi dia nak fikir macam mana caranya untuk berbaik-baik supaya tak marah. Oh, kita kena sediakan satu persembahan. Mungkin kena baca doa lah, kena baca macam-macam lah, kena persembahkan macam-macam lah, kena korbankan macam-macam lah. Supaya apa? Supaya Tuhan hujan tak marah. Daripada situlah bermulanya upacara-upacara ritual ni. Supaya apa? Supaya alam tu berbaik-baik dengan mereka. Berbaik-baik dengan mereka. So itu tujuan dia. Dan daripada sinilah bermulanya amalan penyembahan. Dan mereka percaya kepada kehidupan selepas mati. Percaya kepada kehidupan selepas mati lah pada waktu itu. Baik. So kemudian pada waktu ini kita lihat apabila bertukar kepada zaman logam, penyembahan terhadap kuasa alam ni semakin jelas. Memang obvious nampak ramai yang menyembah kuasa alam ini. Dan malah mereka membina satu binaan khusus untuk upacara ritual dan menyempurnakan kepercayaan mereka lah. Contohnya penemuan kubur zaman logam di India. Ya, okay, Ratu Balkis. Tapi sebenarnya yang kita katakan, okay. Baik, sebenarnya animisme ni memang berlaku lama sebelum Balkis lagi. Lama lagi. Dan cikgu percaya ini lama lagi sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam lagi. Baik, Nadine Jane kata, ada lagi ke kelompok cannibalism? Okey, ya. Cannibalism masih ada lagi. Terutama untuk orang-orang asli yang tinggal di kawasan Amazon. Hutan Amazon. Cannibalism tu yang orang makan orang lain? Yes, orang makan orang. Okey, dan tetapi dia orang tak makan kaum-kaum dia orang. Dia orang hanya makan orang luar yang masuk ke dalam. Dan dia orang tak jadikan benda tu makanan utama. Okey, tak jadikan makanan tu makanan utama. Mereka sebenarnya mereka makan macam kita, tetapi apabila orang luar masuk ke kawasan mereka, mereka bunuh dan mereka makan. Bukanlah makanan harian dia orang tu lah. Upacara ritual tu adalah upacara keagamaan. Supaya roh yang disembah, dewa yang dia sembah, tidak melakukan kebinasaan kepada mereka. Itu upacara ritual. Macam kita lah, macam kita kan, kita tahu bahawa Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. So kita melakukan solat. Kenapa kita solat? Kerana apa? Supaya kita berbaik-baik, kita rapat dengan Tuhan, supaya Tuhan akan membantu kita, supaya Allah membantu kita dalam setiap tindakan yang kita buat. Itu tujuan dia. Betul tak? Berasan tak kalau kita rasa kalau kita tak solat, kita tak amalkan, kita tak berbaik-baik dengan Allah, Cikgu, banyak benda yang berlaku pada kita. saya ada soalan. Haiwan pun ada cannibalism kan? Sifat haiwan memang macam tu. Haiwan kan terbagi pada carnivore, kemudian herbivore, kemudian omnivore. Yang carnivore tu kan memang haiwan makan daging. Memanglah macam tu. It's not cannibalism.
dia memang carnivore. Okay. Terms cannibalism ni hanya untuk manusia. Okay. Untuk haiwan tidak. Okay. Untuk haiwan tidak. Okay. Baik. Tahu kan? Herbivore, carnivore, omnivore. Itu semua. Kan dah belajar tu kan? Ni. Animism iaitu kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai kuasa dan semangat yang mampu menentukan kehidupan manusia. Okey, itu maksud animism. Ritual iaitu tata cara dalam upacara keagamaan. Okey. Baik. Baik, kita teruskan lagi dengan perbandingan kesenian dan kebudayaan masyarakat prasejarah ni. Di mana kalau kita lihat zaman Paleolitik, okey, mereka dah ada kesenian dia, seni ya. Seni tu iaitu kalau kita lihat zaman Paleo mereka dah hasilkan lukisan gua. Bersifat realism, maknanya bersifat apa yang mereka lihat itu yang diorang lukis. Jadi contohnya lukisan di Gua Chauvet di Perancis. Kemudian zaman Mesolitik pula, lukisan gua, okey, antara ciri kesenian zaman ini, lukisan ini di dinding gua di Altamira, Spanyol. Okey, ini dah ada, masih ada lagi lah. Ini gambar binatang juga sebenarnya ni. Okey, gambar binatang yang mereka lihat, mereka lukis. Okey. Ya, dia orang lukis untuk saja-saja. Okey, saja-saja menggambarkan. Okey, menggambarkan saja. Okey. Namun bila kita lihat zaman Neolitik, kita lihat selain lukisan gua, okey, kesenian manusia terdapat pada corak yang menghiasi permukaan tembikar. Baik. Bila disebut permukaan tembikar bermakna zaman Neolitik mereka dah buat tembikar. Okey. Dan kalau kita lihat tembikar tu ada corak keliling dia. Okey, keliling dia ada corak. Jadi pola geometri. Okey, maknanya corak geometri adalah corak utama yang dikenal sebagai simbolism. Ya. Okey. Pandai melukis, yes, pandai melukis. Okey. Kemudian zaman logam, okey, amat mementingkan nilai estetika pada peralatan mereka. Contohnya, gendang gangsa, okey, mempunyai pola hiasan atau corak hiasan yang menarik. Kalau kita perhatikan, okey, dekat atas tu, okey, dia ada corak-corak tertentu di atas ini yang begitu menarik. Itu nilai kesenian atau dipanggil nilai estetika, nilai seni. Okey, macam okey, kalau kita lihat sesuatu tu kalau bercorak-corak itu dipanggil kesenian lah, itu dipanggil seni. Okey, baik. Contoh macam buku kan, buku yang cikgu ada ni. Okey, asalnya buku ni, okey, boleh je kulit hitam je, tak perlu corak-corak. Kan? Tapi kenapa nak ditambahkan corak-corak ini? Inilah nilai seni atau nilai estetika. Supaya dia lagi menarik, lagi cantik. Manusia dah mula pandai menilai kecantikan. So, itu nilai estetika. Nilai kecantikan. Okay. So, bermakna estetika itu bermaksud kecantikan atau keindahan yang dikaitkan dengan bidang seni. Itu estetika. Geometri ialah corak yang berasaskan garis-garis lah. Okay. Realism, aliran sastra dan seni yang menggambarkan kisah hidup sebenar. So, bukan khayalan. Dan simbolism ialah lambang yang menggambarkan sesuatu perkara. Okay, atau erti tertentu. Itu dari segi simbolism. Baik. Kita teruskan lagi. Kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Baik. Manusia zaman prasejarah banyak mewariskan penemuan dan aktiviti mereka kepada tamadun manusia. Okey, iaitu apa yang diwariskan daripada zaman sejarah buat sampai sekarang. Pertanian buat sampai sekarang. Memburu binatang pun buat sampai sekarang, betul tak? Sampai sekarang ada orang buat. Menternak binatang memang orang buat lah.
Pembuatan peralatan pun memang buat sampai sekarang. Pembuatan tembikar pun sampai sekarang. Ideofag dan juga monumen dan sebagainya pun manusia buat sampai sekarang. Maknanya ada penyambungan daripada zaman prasejarah sampailah zaman sekarang. Okay? Kalau kita lihat di sini, okay? Ya, masih ada memburu, tetapi untuk bersukan ada. Jom kita tengok. Zaman prasejarah, aktiviti pertanian dijalankan pada zaman Neolitik, kita tahu, dan tanaman gandum dan barley. Okay? Dan pertanian inilah menyebabkan manusia tinggal secara tetap. Okay? Dan manusia menjalankan pertanian secara sara diri dan kecil-kecilan untuk keperluan sendiri. Tapi bila zaman moden, okay, manusia masih menjalankan aktiviti pertanian, betul. Tapi aktiviti secara komersial, iaitu untuk keuntungan. Sebab hasil pertanian akan dijual. Dan pertanian ini dibuat secara besar-besaran dalam bentuk apa? Ladang. Dengan menggunakan peralatan moden. Zaman sekarang kan, kalau nak buat tanaman bukan macam dulu. Kalau macam sekarang ni, kalau ladang, ladang kita katakan sawah padi luas. Kemudian ada ladang pisang. Kemudian ada ladang pokok kelapa. Kemudian ada ladang teh. Okay. Kemudian ada ladang jagung. Kemudian ada ladang Coco Crunch. Kan? Coco Crunch ada ladang kan? Ada ladang Coco Crunch. Jadi itu semua untuk apa? Untuk komersial. Ladang Coco Crunch. Kan? Jadi tapi ladang Coco Crunch kat mana? Tak tahu ladang Coco Crunch. Okay. Baik. So itu dari sudut pertanian. Okay. Kat Malaysia kat Malaysia dia. Ladang Coco Crunch kat Malaysia. Kan? Satu hari, okay, sebuah helikopter membawa coklat yang banyak tiba-tiba tertumpah ke dalam ladang gandum menjadi Coco Crunch. Kan? Itu ladang Coco Crunch itu. Okay. Baik. Kemudian aktiviti memburu binatang. Kan ada dalam iklan kan? Dalam iklan kan ladang gandum kan. Kemudian ada helikopter bawa coklat, tiba-tiba coklat tu tumpah ke dalam ladang gandum. Jadilah Coco Crunch. Baik. Baik. Aktiviti memburu binatang. Aktiviti paling tua untuk mendapatkan makanan. Okay. Dan manusia melakukan aktiviti memburu binatang dengan menggunakan senjata. Dululah diperbuat daripada batu, tulang, kayu, bangsa, besi. Malah panah, tombak, sumpit juga digunakan untuk memburu binatang. Itu zaman Paleolitik, Mesolitik dulu. Tapi bila zaman sekarang ni masih lagi ada. Cuma menjadi hobi manusia. Hobi lah, suka-suka. Dan memburu ni lakukan dengan senjata lebih canggih lah. Pistol, senapang, dan senjata tu perlu berdaftar dan berlesen. Kalau di Malaysia ni, aktiviti memburu ni perlu dapat lesen daripada pihak berkuasa. Dan lesen memburu ini dikeluarkan oleh Perhilitan, iaitu Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara. So ada certain binatang yang kamu tak boleh buru. Okay? Contohnya, kamu tak boleh memburu dalam hutan tu, contohnya binatang-binatang yang nak pupus, seperti harimau bintang, harimau belang, tak boleh. Okay. Buaya tak boleh. Buaya darat boleh lah. Boleh. Buaya darat boleh. Buaya darat boleh buru lah. Tak perlu tembak pun. Boleh buru. Okay, buaya darat. Okay. Okay. Baik. Seterusnya, menternak binatang. Sejak zaman Neolitik lagi, manusia memang telah menternak binatang. Okay, untuk dapatkan sumber makanan. Yang berterusan, tetapi dia berbentuk sara diri, dan bukti kegiatan menternak binatang ini dijalankan terdapat pada gambar penternakan zaman Neolitik di Gua Altamira, Spanyol. So zaman dulu memang ada ternak binatang, zaman sekarang pun ada lagi. Tapi penternakan dibuat secara komersial.
Komersial ni maknanya untuk perniagaan dan perdagangan. Okey, contohnya untuk peternakan daging dan juga tenus. Contoh di Malaysia, peternakan lembu secara komersial dijalankan di Kundasang, Sabah. Di Malaysia, ternak lembu. Okey. Jadi tak tahulah kan, zaman sekarang ni banyak juga kan penternak-penternak lain. Komersial. Macam apa, ada setengah orang dia menternak lipas dalam rumah. Ada juga menternak kutu kat kepala. Tu penternakan ke? Boleh dikira penternakan tak? Okay. Boleh dikira penternakan tak? Kan? Okey. Taklah kan. Ada juga yang tak sengaja menternak lipas kat rumah. Tiba-tiba lipas banyak. Kan? Tiba-tiba lipas menjadi babi. Kan? Lipas menjadi babi. Alamak. Tu lagilah. Okey. Kerana apa? Bila bergerak, lipas. Tapi bila dia terbang, jadi babi. Hey. Okey. Baik. Seterusnya, aspek-aspek kesinambungan sumbangan zaman bersejarah. Kita tengok lagi apa lagi daripada channel tu. Dia macam ni. Kan ada orang, dia tak suka lipas. Kan? Bila nampak lipas tu, lipas. Kan? Tetapi bila lipas tu terbang yang dekat dengan dia, kan, babi lah. Dah, lipas jadi babi. Kan? Kan? Jadi, jadi ada je, cikgu tak takut lipas. Cikgu lipas pegang macam tu je. Okay? Cikgu lipas boleh pegang macam tu je. Okay? Baik. Kita lihat zaman prasejarah. Okey. Bagaimana peralatan pula? Okey. Dulu zaman prasejarah, peralatan dibuat daripada batu, kayu, okey, dan tulang haiwan. Okey. Ada juga yang benci cicak. Jadi, okey. Peralatannya mempunyai pelbagai kegunaan, peningkatan pengetahuan tentang mereka dah tahu macam nak campurkan logam, acuan dan suhu pembakaran. Okey, membolehkan peralatan gangsa dan besi diciptalah untuk menggantikan peralatan batu dan kayu. Okey, diorang telah hasilkan pedang, parang, tombak, cangkul, keris dan kapak. Macam-macam. Tapi zaman moden sekarang macam mana? Masih lagi ada. Pembuatan peralatan besi ni masih lagi kekal. Okey, iaitu gangsa dan besi sekarang ni adalah inovasi zaman dulu yang banyak membantu kehidupan manusia pada hari ini. Okey, tapi peralatan pada zaman moden berubah bila mesin dan jentera moden telah digunakan. Aktiviti memotong dan menghiris dalam kegiatan ekonomi komersial telah menggantikan peralatan batu dan besi. Maknanya mereka dah guna pisau. Pisau pula macam-macam. Ada pisau untuk bawang sahaja, ada pisau untuk ikan sahaja, ada pisau untuk potong daging, untuk buat sushi sahaja. Buat sushi kan, ada kan, pisau khas dia. Ada pisau untuk sembelih sahaja. Ada pisau untuk potong roti sahaja. Bayangkan, zaman sekarang. Zaman dulu pisau-pisau lah. Zaman sekarang pisau pun dah macam-macam. Kan? Ada yang memotong, ada yang menghiris. Menghiris daging ada, menghiris hati pun ada. Menghiris hati. Okey, baik. Kemudian, pembuatan tembikar. Okey. Zaman dulu, zaman prasejarah, okey, zaman prasejarah mempunyai pengetahuan dan kemahiran membuat tembikar, dan tembikar turut dijadikan peralatan dalam upacara ritual. Tembikar buatan Cina seperti tembikar dinasti Ming dan Vietnam pernah menjadi komoditi perdagangan, maknanya alat perdagangan yang penting pada abad ke-14 dan ke-15. Tetapi zaman sekarang macam mana? Masih ada lagi, terus kekal sampai sekarang. Okey, contohnya di Perak, okey, di Kuala Kangsar ada pembuatan labu sayur. Ni labu sayur ni. Ni labu sayur tembikar lah ni. Okey, fungsi labu sayur untuk buat apa? Apa fungsi labu sayur? Anyone? Apa fungsi labu sayur? Untuk apa labu sayur? Nak buat apa ni? Labu sayur ni? Siapa tahu? Untuk buat apa? Hiasan? Ya. Dia sebenarnya menyimpan air dan menyejukkan air. Simpan air itu dalam sejuk.
Jadi tak perlukan peti ais. Orang minum air daripada situ je pun dah sejuk. Dia kekalkan kesejukan air. Tetapi untuk sejuk sebenarnya ada cara yang lebih baik, iaitu berilah ayat-ayat yang baik supaya sejuk hati. Itu kan boleh menyejukkan hati. Kata-kata yang manis boleh menyejukkan hati. Kata Nadine lah kan. Baik. Macam freezer lah. Tak adalah sampai freezer. Kan? Dia sejuk je. Dia bukan sampai freeze. Freeze kan beku. Okay. Baik. Kemudian berkaitan dengan kematian. Kalau kita lihat, manusia zaman prasejarah ini mempercayai kematian bukan penamat kehidupan. Pelbagai kaedah pengebumian mayat dilakukan, iaitu di Gua Cha di Kelantan, di mana kepala mayat diletakkan di atas bantal batu. Menunjukkan mereka percaya bahawa selepas ini dia akan hidup semula. Di Sabah, setengah masyarakat memasukkan mayat ke dalam keranda kayu dan disimpan di dalam gua batu kapur. Supaya apa? Supaya keadaan mayat itu terus kekal elok dan mungkin akan hidup semula. Kan? Kalau rasanya cikgu kalau hidup semula jadi zombie lah kot. Kan? Tapi sampai sekarang penghormatan terhadap mayat ni masih diamalkan. Macam kita lah. Okay, kalau agama Islam, okay, kalau orang mati, okay, perlu diuruskan, dimandikan, dikafankan, dikebumikan. Itu semua penghormatan terhadap mayat. Okay. Baik. Kemudian bagaimana pula dengan, ada kalau untuk agama Hindu kebiasaannya dibakar itu lebih baik daripada ditanam. Okay. Jadi itu lebih baik. Baik. Untuk membina monumen, kalau kita lihat, manusia mempunyai kebolehan dan kepakaran dalam membina monumen dan binaan yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Contohnya, struktur megalitik berusia 3,700 sebelum Masihi di Jantija, Malta dan juga Angkor Wat. Ini Angkor Wat ni, kita dah pergi tengok itu kan. Angkor Wat. Angkor Wat adalah monumen dan seni bina. Bagaimana dengan zaman sekarang? Binaan zaman prasejarah ini masih kekal sebagai warisan, warisan sejarah yang diwarisi generasi akan datang. Namun pada zaman moden sekarang ni, kemampuan manusia untuk membina binaan yang mengagumkan memang terus meningkatlah. Contohnya, Menara Berkembar Kuala Lumpur, iaitu KLCC. Ada cerita KLCC ni sebenarnya tau. KLCC ni dulu, sebenarnya ada cerita lah di mana pada zaman dahulu, pada tahun 90-an lah ke tahun 2000, ada pemandu teksi mengambil dua orang pelancong, seorang pelancong daripada Indonesia dan seorang pelancong lagi daripada Britain. So orang tu kedua-dua nak pergi ke Kuala Lumpur. So dia pun bawa lah, pemandu taxi driver ni pun bawa lah ke Kuala Lumpur. Dia pusing-pusing kan. Kemudian mula-mula pelancong Indonesia kata apa? Ush, ini bangunan Sultan Abdul Samad ni begitu lama ya. Tapi kalau di tempat saya di Indonesia ada bangunan lagi lama daripada bangunan ini, lagi cantik daripada ini. Yang Britain ni pula, orang British kata apa? Kan? My place got many bangunan-bangunan macam ni lagi hebat kan. Kalah Indonesia, kami lagi power. Wah, dia ke kemudian tak apalah, pemandu teksi tu diam je. Kemudian dia pergi kepada satu tempat, dia jumpa satu bangunan daya bumi. Wah, ini tinggi bangunan ni ya. Tinggi bangunan ni. Berapa lama ni nak buat ni? Kalau di tempat saya di Indonesia, kalau buat kan dalam tempoh 2 tahun siap bangunan tinggi 40 tingkat ni. 2 tahun siap. Yang Britain ni kata, 2 tahun kalau tempat saya 1 tahun saja sudah siap. Wah, lagi hebat. Pemandu ni diam je. Kemudian dia pergi terus ke Menara Kuala Lumpur. Pergi Menara Kuala Lumpur. Wah,
pelancong Indonesia tu kata apa? Ini kalau Menara Kuala Lumpur ini ya, kalau di Indonesia sana kan, sekejap saja. Ya, 1 tahun sudah siap. Ya. Yang pelancong Britain kata apa? 1 tahun. Di tempat saya kan 6 bulan sudah siap. 6 bulan ini menara sudah boleh siap. Oh, pemandu teksi ni Malaysia tau. Oh, stresnya. Kemudian sampai-sampai je dekat KLCC kan. Sampai kat KLCC. Kemudian dua-dua tanya, "Hush. Wah, ini bangunan ini tingginya, cantiknya. Berapa lama mau siap ni?" Kan? Yang Britain pun tanya, "Hush. Ini berapa lama nak siap ni? 2 tingkat ni, dua bangunan ni. 2 bangunan ni. Mesti lama nak siapkan." Pemandu teksi cakap apa? "Entah. Semalam tak ada. Hari ni baru nampak." Wah, hebatnya Malaysia. Pemandu teksi tu cakap, "Semalam tak ada. Hari ni baru ada." Oh, hebatnya. So, stres punya pasal lah. Itu dia buat macam tu. Okay, baik. So, okay. So, itulah dia. Baik. Cerita benar ke? Taklah. Okay. Sembang-sembang lawak lah tentang KLCC. Itu antara sembang-sembang lawak KLCC. Okay. Baik. So, itu tentang kegiatan ekonomi. Okay. Pada ciri-ciri kegiatan ekonomi pada zaman prasejarah. Okay. Baik. So, itu yang berkaitan. Okay, ada sebarang soalan nak tanya? Okay. Boleh dapat tak jokes tadi tu? It's not jokes lah, it's a cerita lah kan. Okay dah cerita tu. Cikgu dengar pun stres kan. Okay. Semalam tak ada, hari ni dah ada. 1 malam siap. Okay. Baik. Okay, so kesimpulannya yang kita pelajari pada hari ini, okay, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri zaman prasejarah. Okay, untuk waktu-waktu terakhir ini, okay, ada tak kamu bincangkan dengan ibu dan bapa kamu tentang logik ke ada